Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua murid 5 excellent? Okey, kita harap semua dalam keadaan baik dan sihat insya-Allah. Okey, pada hari ini kita akan belajar di bawah bidang hadis. Okey. Murid-murid semua boleh buka buku teks pendidikan Islam tahun 5, buka muka surat 38. Okey, 38 di sini 38. Okey. Di bawah tajuk unit 1, sayangi pemimpin kita. Okey. Kalau tengok dalam gambar ni ialah pemimpin. Ya, apa itu pemimpin? Ketua. Okey. Kita buka muka surat 39. Mari kita baca hadis ni bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyah fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Saya baca sekali lagi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyah fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Muttafaqun alaih. Apa tu muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih ni, hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu dipanggil muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Okey, dalam hadis ni kata wajib seatas orang Islam itu mendengar dan maksudnya setiap dari kita ni ada pemimpin, jadi wajib kita taat kepada pemimpin tu. Apa pemimpin tu suruh buat, disuruh buat. Perkara yang dia suka, maksudnya sama ada apa yang pemimpin tu suruh buat kita suka dan benci, ataupun benda pemimpin tu suruh kita buat tapi kita tak suka benda tu, tetap juga kita kena buat. Tapi ada syarat dia, selagi tidak diperintahkan melakukan maksiat. Maksiat ni kalau pemimpin tu suruh kita buat benda jahat, benda yang melanggar undang-undang agama, benda-benda yang haram, maka apa dia? Tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Kalau dia suruh buat benda yang jahat, tak wajib untuk kita ikut cakap dia. Contoh dia suruh kita buat benda jahat lah, tak kira lah, suruh pergi mencuri ke, beli botol arak ke, suruh main judi ke, benda yang maksiat, yang langgar pada agama, tak wajib ke atas kita untuk ikut cakap dia. Tapi segala asasnya, tapi secara asasnya, kewajipan kita taat kepada pemimpin itu memang hukumnya wajib. Mesti kita taat kepada pemimpin. Contoh pemimpin ni apa? Contoh dalam kelas, ketua kelas. Kalau di rumah, siapa pemimpin kita? Ibu bapa kita. Kalau negara, Perdana Menteri. Begitulah. Setiap orang ada pemimpin. Okey. Kita buka muka surat 40. Okey. Pemimpin ialah, kita nak masuk apa itu pemimpin. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Itu maksud pemimpin. Pemimpin ni apa? Seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai, maksudnya dia jadi ketua bagi sesebuah kumpulan. Kumpulan ni macam satu kumpulan yang ramai, mesti ada satu yang kita pilih sebagai ketua. Ketua itulah dipanggil pemimpin. Persatuan, organisasi atau negara. Persatuan dia ada ketua. Organisasi ni macam satu kumpulan yang ramai orang, ada ketua. Negara ni, nak tabir negara ni bukan senang, mesti ada seorang yang akan jadi ketua. Kalau ketua bagi negara ni, tak lain Perdana Menteri lah. Okey, ini adalah maksud bagi pemimpin. Okey, kita buka muka surat 41.
Pemimpin budiman. Ini nyanyian, tapi kita baca saja ya. Ustaz tak pandai nyanyi sangat, kita baca saja. Kawan-kawanku, mari amalkan taat kepada pemimpin budiman. 3, teka bicara lembut bersopan, bekerjasama, beri sokongan. Maksudnya pemimpin tu, kalau pemimpin tu baik, kita kena beri sokongan kepada dia. Okey. Hargai jasa doa sejahtera, menasihati jika ada kekhilafan. Okey. Tuhan akan sayang, dapat keridaan, hidup harmoni, negara aman. Maksudnya kita sentiasa doakan kepada pemimpin kita tu. Kalau pemimpin kita tu dia takbir, dia memimpin kita tu dengan baik, kita doakan dia kesihatan dia, kesejahteraan dia. Okey. Dan kalau dia ada tersilap, jika ada kekhilafan ni maksudnya kesilapan. Kalau dia ada silap, kita boleh tegur dia. Tegur dengan cara yang sopan lah, dengan cara yang tak boleh pula. Cara yang sopan dengan dia kata, ni kata ni ada silap ni, nak bagi nasihat, tegur dia. Jangan tak tegur pula. Okey. Pemimpin amanah serta beriman, jauhi rasuah, elak perpecahan, adil saksama pemerintahan, masyarakat maju, capai wawasan. Maksudnya kalau sebuah pemimpin tu dia amanah, amanah ni maksudnya dia laksanakan tugas dia tu dengan baik, dia tak pecah amanah, tak salah guna, beriman, jauhi rasuah, dia tak melakukan rasuah. Okey. Jadi negara itu akan jadi aman makmur. Aman, makmur dan bahagia. Okey, tak ada apa sangat ini. Muka surat 42, kita akan masuk cara mentaati pemimpin. Bagaimana cara kita nak mentaati pemimpin? Yang pertama sekali, patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Maksudnya kalau pemimpin kita tu, ketua kita itu beriman, Islam, beriman, dia laksanakan apa yang Allah suruh. Jadi kita sebaiknya kita ikut dia lah. Okey, yang kedua, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Okey, contoh macam dalam kelas, guru kelas suruh kita pilih seorang jadi ketua. Jadi kita undi, kita pilihlah ketua kita itu, pemimpin kita tu yang adil dan yang amanah. Yang ketiga, bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Maksudnya ketua ni dia nak melakukan sesuatu tu, dia perlukan kerjasama kita. Jadi kita bekerjasama tolong dia. Dia tak boleh nak buat kerja seorang-seorang. Jadi kita tolong dia. Yang keempat, menasihati dengan penuh hikmah. Kita nasihat dia dengan penuh hikmah. Hikmah ni kebijaksanaan lah, dengan baik, cara yang sesuai lah kita nak menasihat dia. Yang kelima, sentiasa mendoakan kesejahteraan. Kita doakan keselamatan dia, kesejahteraan dia, kita tolong dia, dia pun doakan kita. Yang keenam, menghargai jasa dan pengorbanan. Maksudnya kita hargai jasa dan pengorbanan dia kepada kita. Apa yang dia telah tolong kita, bantu kita, kita hargai dia. Okey, ini cara mentaati pemimpin. Kita masuk pula kepentingan mentaati pemimpin. Bagaimana cara kita nak kenapa kita perlu mentaati pemimpin? Yang pertama, mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang bawahan. Maksudnya hubungan di antara orang bawahan dengan ketua itu, hubungan silaturahim itu semakin rapat. Ada setengah tu pemimpin tak bagus, akan berlaku bergaduh dan sebagainya. Itu tak baguslah. Yang kedua, dapat mengembangkan syiar Islam. Kenapa syiar Islam? Sebab dalam Islam, apabila satu kumpulan tu, Islam kata perlu ada kita lantik seorang ketua. Contoh macam dalam masjid, solat jemaah ramai-ramai, orang bawahan tu dipanggil makmum, yang mengikut imam. Imam itu sebagai ketua pemimpin, kita ikut imam. Macam tu. Itu konsep dalam Islam. Bukan dalam masjid saja, dalam solat saja. Apa-apa saja perkara. Okay, dia mendengarkan syiar Islam. Yang ketiga, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Maksudnya bila kita berbincang, bekerjasama, ikut tak pemimpin, kalau pemimpin tu buat salah, kita tengok dia, kita tak setuju pendapat dia. Tak boleh, cara ni saya tak sesuai, tak setuju. Tengok dia, berbincang. Jadi kita boleh mengelakkan pergaduhan di antara satu sama lain. Yang keempat, menjamin keharmonian negara. Maksudnya bila kita taat pada pemimpin, contoh macam kita taat pada Perdana Menteri, ketua kita, jadi negara akan aman. Sebab apa? Tidak ada pergaduhan. Kalau kita ada rasa tak puas hati, kita tegur dia dengan cara yang betul. Okey. Yang kelima, memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah suruh kita taat kepada pemimpin. Kita taat kepada pemimpin. Yang keenam, disegani dan dihormati oleh
negara lain. Kalau macam Malaysia ni, kita tahu Malaysia ni sebuah negara yang aman. Kita lihat bagaimana Perdana Menteri nak takbir negara kita ni yang ada pelbagai kaum dan pelbagai macam ragam manusia, kan? Ada macam-macam perangai lah, perangai ragam manusia ni. Jadi macam mana kita nak takbir? Jadi kita perlukan kerjasama semua rakyat Malaysia. Jadi bila negara luar pandang kita tengok, Malaysia ni sebuah negara yang aman, boleh takbir walaupun ada pelbagai kaum dan budaya. Jadi negeri Singapura ni oleh negara-negara lain dan dihormati. Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenai hadis mentaati pemimpin. Jadi secara rumusannya, pemimpin tu ialah ketua bagi segala organisasi, dan hukum mentaati pemimpin ni adalah wajib, dengan syarat pemimpin itu dia tak suruh kita buat benda maksiat ataupun benda yang menyalahi agama Islam. Kalau menyalahi agama Islam, tak wajib ke atas kita ikut cakap dia. Boleh faham? Kita bersama lagi dalam video yang seterusnya. Sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.